warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, di sini saya akan membuat satu perkongsian mengenai cara mudah untuk kita bina video PDPC kita menggunakan Canva. Jom kita belajar. Okey, pertama sekali saya akan buka Google Classroom saya. So, saya akan menggunakan Canva di dalam Delima ya. Sebab di dalam setiap akaun Delima kita sudah ada aplikasi tersebut yang disediakan oleh pihak kementerian kepada kita. So bila kita dah masuk ke Delima, kita pilih aplikasi. Kemudian di sini ada 10 aplikasi yang percuma yang terdapat di dalam setiap akaun MOE kita. Okey, untuk tutorial kali ini saya akan bagi tutorial yang mudah cara kita menggunakan Canva untuk menghasilkan satu video PDPC kita dengan cepat, mudah, tanpa kita perlu mengupload di mana-mana channel YouTube. Dalam bentuk video, kita boleh berkongsi dengan pelajar-pelajar kita. Okey, dah kita masuk ke sini, so kita klik Canva. Okey, di sini inilah paparan utama Canva. Okey, terdapat paparan yang utama. So, ini saya gunakan akaun MOE. Jika rakan-rakan di luar sana nak menggunakan Gmail biasa pun boleh. Cuma perlu type dekat new tab yang baru ni. Type je Canva. So macam saya ni dekat browser saya ni dah memang selalu guna, so terus ada Canva. Ini yang Gmail biasa saya lah, Gmail kan. So boleh juga dua cara. So hari ni saya nak tunjuk Canva di dalam MOE account kita lah, guru-guru semua. Okey, di sini recommended. Okey, ada jenis presentation, poster, Google Classroom Reader, Instagram post. Ini yang direkomendkan kepada saya sebab apa yang biasa kita guna dia akan sentiasa di depan lah. So kalau di sebelah kiri ni pula kita tengok all your design. Ini semua design-design yang saya dah buat. Contoh apa yang kita buat tu dia auto ada kat sini, dia tak perlu save. Itu yang bestnya Canva ni sebab kalau kita ada hal, so kita nak sambung, kemudian kita boleh sambung je, tak perlu simpan ke apa ke. Bila kita masuk balik ke dalam aplikasi ni, dia auto ada. Okey, yang ni share with you ni apa-apa yang nak dikongsikan kepada saya lah. Contoh rakan saya ke, dia nak kongsi gambar ataupun picture apa-apa dengan saya, dia boleh, bila dia share dengan saya, so akan ada di bahagian ni. So buat masa sekarang ni tiada siapa yang share dengan saya. Okey, itu je lah yang ni create team. Banyak lagi lah kalau kita nak kena explore ni. So hari ni saya nak fokus satu saja. So saya nak ajar ataupun nak buat tutorial bahan PDPR saya menggunakan Canva. Membangunkan satu bahan PDPR yang mudah dan simple menggunakan Canva tanpa mengupload di mana-mana YouTube channel. Okey, so first kita klik presentation. Okey, bila kita masuk dekat presentation ni, inilah paparan utama kita. Okey, di sebelah kiri ni tools, template, upload foto. So setiap satu ni kita akan belajar lah nanti. So first kali sekarang template. Okey, template ni pun banyak yang Canva sediakan. Okey, yang ni yang recently use ni yang saya dah guna. Okey, yang ni yang dia cadangkan untuk saya. Kemudian yang ni untuk simple presentation, education presentation, event dan sebagainya. So untuk tutorial kali ni saya akan pilih education presentation. So klik dekat see all ni. Okey, so banyak templates yang ada dekat sini. So jadi kita boleh pilih lah yang mana-mana bersesuaian untuk kelas PDPC kita. Okey, contoh saya pilih yang ni lah sebab education kan. Okey, bila sampai kat sini dia ada apply all 18 pages. Okey, so kalau cikgu nak guna, kawan-kawan nak guna semua ni,
Okey, klik je lah apply. Kalau tak nak guna pun tak ada masalah kan. So kita katalah kita nak yang ni je. Yang ni je lah. So yang ni je lah yang kita akan edit, yang kita akan guna apa semua kan. So di sini bila kita klik yang ni, okey, so dia akan ada je. Okey, contohnya kalau kita nak add page pula, so kita nak, katalah kita nak pakai yang ni, yang ataupun picture ni terpulang lah. Kita pilih yang mana, so kita klik. So dia akan masuk lah dekat ni. So kita add lagi. Contoh saya nak guna katalah dalam 3 atau 4 lah, 3 kan. Contohnya saya pilih yang ni. Dan okey, slide yang keempat, saya pilih yang ni, thank you. Contoh kan, jadi terpulang masing-masing lah. So nanti kita boleh explore kat sini. Itu adalah template. Sekarang ni kita pergi yang kedua, kita tengok pula upload. Dalam upload ni kita boleh upload bahan-bahan kita daripada laptop. So kita klik upload ni, sama ada image, video ataupun audio. So terpulang lah. Kalau kadang-kadang kita ada muzik kita sendiri pun kita boleh upload. Okey, seterusnya foto. Foto ni pun banyak yang Canva berikan kepada kita. So kita boleh pilih dekat sini. Dekat area sini ada background, ada flowers, ada roses. So semuanya memang menarik lah Canva ni, sebab terlalu banyak. Kan, contoh macam ni ke kan. So kalau yang ada tanda pro macam ni, kena bayar lah. So biasanya yang saya guna adalah yang percuma sajalah. Terusnya okey, foto. Yang tadi dalam bentuk foto, ni kan letak semua ni. Okey, kemudian dalam elemen terdapat banyak lah. Dia ada ni line, shape, frame. Okey, setiap ni ada see all ni. Klik ni. Dalam see all ni ada bermacam-macam bentuk. So kita boleh pilih juga. Kemudian shape. Dalam ni pun bermacam-macam shape. Sekejap saya akan tunjuk satu contoh lah yang dikatakan macam mana kita nak gunakan shape tu. Okey, frame pun bermacam bentuk-bentuk frame yang kita boleh frame gambar kan. Kita boleh ni. Kita boleh guna frame ni dan kita letak gambar kita. Cantik lah jadinya. Okey, kemudian dia banyak stickers. So apa-apa yang kita nak, kita klik dekat sini see all ni. Kemudian ini adalah teks. Bermacam-macam jenis tulisan jugalah yang disediakan dalam Canva ni. Sebenarnya audio pun ada disediakan oleh Canva. Tapi kalau yang ni berbayar lah. Kalau yang ada pro ni kena bayar. So biasa saya gunakan yang free saja. Okay, video pun banyak. Bermacam-macam jenis video yang ada. So biasanya saya pun guna yang percuma saja. Kalau video-video yang berbayar memang sangat menarik lah. Okay, so ini background. Background ni kita boleh tukar, sama ada kita nak tukar warna ataupun kita nak tukar bentuk-bentuk warna yang contohnya kata side ni kan. Kita klik yang ni, dia terus tukar. Dia akan jadi macam tu. Perasan tak ada tulisan Canva kat belakang kan? Ini maksudnya kena bayar lah kalau kita nak guna background yang ni. Okey, saya tak nak. Okey, saya nak yang asal je. Kalau yang ni free, kalau kita letak sini free, dia memang ni lah. Gambar air ni ke, saya letak macam tu, dia akan bertukar. So kita boleh adjust lah ikut kesesuaian kita. Terus masuk ke tutorial kita. Pertama, contohnya di sini katalah sekarang ni ini first slide kita. Katalah kita macam ni kan. Gambar ni kalau ada tulisan Canva belakang ni, maksudnya kena bayar lah baru kita dapat gambar ni. So untuk case ni, untuk tutorial ni saya tak nak lah. So, jadi saya delete. Juga dengan awan ni pun saya tak nak, so saya delete. Dengan pokok-pokok ni pun saya delete. Tulisan dia kita boleh baiki lah. Contoh katalah tulisan dia di sini. Contoh di sini katalah macam saya buat tutorial ni, saya bagi contoh kata geografi bab 4. So di sini pun kita boleh adjust, kita boleh tulis nama kita. Okey, dah siap. Setelah kita nak masukkan gambar ke, contohlah kan, saya cari kat sini katalah nature ke, hutan ke, forest ke kan. Sebab saya geografi. Okey, forest. So kita tengoklah yang mana yang kita boleh guna yang percuma kan. So
Katalah saya nak pilih gambar, saya pilih gambar ni contoh. So sekarang ni gambar ni bila kita klik, dia ada kat depan kita lah kan, dia ada kat depan tulisan. So kita right klik, so kita letak dia di belakang. So jadi tulisan tu di depan dan gambar tu di belakang. Okay, so katalah gambar tu terang sangat, so kita boleh adjust dia punya warna tu bagi kelabu-kelabu dan ni sikit supaya tulisan tajuk tu menonjol lah ke depan kan. So, di sini juga kita boleh tukar warna tulisan, kita highlight. Dekat sini kita klik je lah kan warna apa yang bersesuaian. Contoh saya pilih warna kuning, ataupun kalau tak sesuai kita pilih warna hitam. Yang mana-mana yang bersesuaian lah. Contoh saya nak masukkan elemen pula. Elemen ni contohnya kata kalau dalam elemen ni saya nak masukkan gambar cikgu, stickers ke, wood, anak panah ke, kita klik je kat sini. Ataupun gambar cikgu ke kan, cikgu tengah mengajar ke, macam ni kan, kita klik dan kita letak dekat sini ke. Ni saya pilih contoh cikgu lelaki lah, sebab kalau cikgu perempuan kebanyakannya tak bertudung lah kan. Jadi katalah saya pilih macam ni, kita tulis lah objektif dia. So apa-apa perubahan dekat sini, so kita boleh ubah macam ni. Kita double klik dekat tulisan tu, kita boleh type standard. Contoh macam tu, saya buat macam tu kan. Tengok gambar kat sini ada Canva ni, makna kata dia ni kena bayar lah. So lagi kita kena buat, saya buang siap-siap lah supaya nanti senang kan kalau kita nak remove watermark ke apa ke kan. Terusnya katalah tiba-tiba kita nak site, nak page yang kosong, tiba-tiba kita dah buat sampai sini. So kat sini kita boleh sama ada kita, okay, di sini ada beberapa function juga. Kalau macam ni kita boleh tambah notes. Kalau yang kedudukan ni move up, yang ni move down. Yang ni kita duplicate slide ni. Contohnya kita klik, dia jadi slide ni samalah, jadi dua. So dia jadi dua kali. Okay, yang ni kita delete, ataupun yang ni kita add page. Bila kita add page ni kosong lah. Kosong, dia tak ada apa-apa ni kan. Kadang-kadang kita tak perlukan dah yang tulisan-tulisan ni, kita perlukan page yang kosong. Okay, di page kosong ni contohnya lah kata kita nak shape yang macam ni ke kan, kita nak tambah ataupun kita nak design tajuk ke apa ke, kita boleh tambah kat sini. Kita boleh adjust dia bagi cantik-cantik, lawa-lawa dekat tengah ni kan. Kemudian kita boleh tukar warna dia, warna macam ni ke, warna ikut kesesuaian kita. Okay, so hari ni saya pilih warna ni, so saya kelabukan dia sikit, macam overlay kan, macam tu dia boleh overlay, macam tu kan. So lepas tu kita boleh tambah perkataan apa-apa ke, macam tu. Okay, seterusnya frame ni, apa kegunaan frame ni? Contoh kata kalau kita nak tambah frame, kita klik, so dia akan ada kat sini kan. Jadi kita boleh tambah gambar kita, upload dekat image ni kan. So katalah contohnya gambar saya, saya nak letak gambar saya dalam tu. So kita klik yang ni, kita bawa drag ke sini, terus dia masuk dalam yang size yang tadi tu. Dia customize, dia memang elok lah. Canva ni memang puas hati lah kalau guna, memang sangat menarik. Ini kalau kita nak type apa semua sendirilah, bahan-bahan pengajaran kita kan, kita nak type sendiri. Satu lagi saya nak bagi contoh macam mana kita nak upload bahan-bahan daripada buku teks. Makna kata contohnya macam ni, buku teks, saya bagi contoh satu bahagian ni buku teks geografi tingkatan 3. Kita nak masukkan gambar peta, gambar ni semua ke dalam Canva tadi. Macam mana kita nak buat? So pertama sekali cikgu pergi buka dulu snipping tools yang ada dalam window kita ni. Okey, bila buka tu kemudian klik new. Kemudian kita letak dekat bahagian mana yang kita nak crop tu. Contohnya saya buat macam ni, crop. Okey. Kemudian kita save lah gambar kita tu dekat folder mana-mana di laptop kita.
Kemudian itu satu cara. Satu cara lagi, bila kita dah klik snipping tool tu, kita pergi dekat Canva tadi, kita Ctrl V. Ctrl V, okey, gambar tu dia automatic dia upload dekat sini. So dan dia ada dekat sini. Dia terus masuk dekat slide mana yang kita klik. So kita customizekan dia lah, kita besarkan. So nak besarkan gambar tu kena penjuru ke penjuru. Okey, tarik bagi lawa-lawa cantik macam ni. So itulah cara kalau kita nak copy bahan daripada buku teks. Buku teks kita ni, kita nak masukkan di dalam Canva. Okey, contoh saya tunjuk satu lagi. Okey, new. So kita potong gambar ni, katalah saya nak masuk 4 lapisan hutan hujan tropika ni. Okey, so saya okey, saya dah klik dah. Nampak? Bila saya klik slide ni, so Ctrl V. Okey, so gambar tu akan keluar di sini. Apa-apalah, so daripada buku teks. Okey, kemudian kita buatlah soalan kat tepi ni ke, kita tambahlah perkataan. Ini kan banyak perkataan ni, so kita pilih lah. Macam mana saya biasa saya guna yang biasa ni lah. Kita add side heading ni. Kita pun type soalan. Okey, ni cara kita nak letak soalan. Macam dekat sini tajuk pun dia automatic dah auto default ni kan. Yang pertama ni, yang ni kan kita dah tulis tajuk. Kat sini pun dia dah automatic ada tajuk tu. Nak masuk audio, saya tunjuk pula lagi satu cara macam mana kita nak masukkan audio. Okey, contohnya yang percuma ni ada free macam tu lah. Saya guna yang percuma saja. Okey, kemudian video pun banyak. So apa-apa video lah. Kalau katalah cikgu macam saya ni forest kan, kalau berkaitan tumbuh-tumbuhan ataupun nature ke, saya type je lah yang berkaitan dengan subjek kita. Contohnya katalah saya nak pilih gambar ni kan, saya klik je lah, saya klik dia masuk dekat sini dalam bentuk video lah. So kita boleh seronok lah kalau budak-budak tengok kan, site kita tu menarik lain pada yang lain. Okey, kalau kita ada banyak, so kalau kita nak yang berbayar pun boleh, kita kena bayar lah. Tadi okey, yang ni kita boleh pilih warna background, dia bertukar ikut apa yang kita klik. Okey, kemudian ini yang bergambar lah. So kita pilih juga. Kalau macam ni, dia jadi macam tu lah. Saya biasanya saya pilih yang percuma sajalah kan. Okey, seterusnya katalah lagi dekat elemen ni, kalau kita nak masukkan karakter ni ke kan, ataupun simbol-simbol kat dalam ni, ataupun watak ke apa ke, kita boleh cari kat dalam ni. So kita upload je lah kan, macam arrow. So kadang-kadang kita nak gunakan anak-anak panah yang bergerak ni, animasi kan, kita boleh ni. Tapi kena pilih yang percuma je lah. Kena pandai carilah, kena pandai. Contohnya macam ni kan, kita klik sekali je dia dah masuk. So kita boleh kecilkan, resizekan dia. Kita boleh letak kat bahagian-bahagian mana mungkin kita nak buat function kat bawah ni ke kan. Contohnya slide kita dah siap. Sini saya paste 9 lah, maksudnya ada 9 slide yang saya cuba nak contohkan kepada cikgu-cikgu semua. Ada 9 slide. Dan yang seterusnya ialah okey, so bila kita dah siap ni, kita tak nak guna dah semua-semua ni. Katalah kita dah buat bahan PDPC kita dah lengkap apa semua, dah ada tajuk, dah macam-macam lah kan, dah kita prepare. Contoh katalah kita nak buat animasi ke kan, slide kita tu bergerak-gerak. Kat slide ni, pergi dekat animate ni. Kat animate ni, dia memberikan berbagai bentuk jugalah pergerakan slide kita. Kalau yang berbentuk macam ni kena bayar lah. Yang ada rakan-rakan pilih yang mana yang bersesuaian dengan kita kan. So ini pun ada timer dia. So kita boleh timing dekat sini berapa minit slide kita nak dia ni. Katalah 10 minit. Seterusnya di sini kita boleh share design kita, copy link, kita share terus. Bagaimana kita nak record slide kita tadi, kalau kita nak cuba tengok dulu presentation kita ni jadi ke tak apa semua kan.
Kita boleh present je lah. Kita boleh tengok contoh dekat sini. Klik present. So dia akan bagi contoh dekat sini. Cara manual lah, kita klik, dia masukkan. Menarik kan? Warna dia pun memang terang, jelas, memang menarik lah. Saya tak nafikan lah penggunaan Canva ni merubah totally lah bahan-bahan PDPC kita. Pelajar-pelajar kita mesti teruja. Pergi dekat titik 3 yang di atas ni. Kemudian present, download, present and record, share and link. So untuk tutorial ni saya nak tunjuk cara nak present dan cara nak record. So klik yang ni. Disebabkan kita punya tadi tu ada watermark. Jadi buang dululah watermark. Kadang-kadang dekat gambar kita ni ada watermark, kita tak perasan kan. Gambar yang kita ambil ni ataupun template yang kita ambil ni ada watermark. Tapi kita macam ni kan, watermark macam ni. So dia akan bagi tahu kita lah kita kena bayar apa semua tu. Kita pilih titik 3 yang di atas ni. So kita klik present and record. Dekat go to recording studio. Okay, dia tengah set up your camera and microphone. So kita set up lah mikrofon kita, kamera kita, adjust bagi cantik-cantik, lawa-lawa semua. Okay, di sini dia mikrofon kita. Kalau mikrofon kita berfungsi, bila kita cakap ni dia ada blinking kat sini. Okey. Kemudian kita setting apa semua. So kita klik lah start recording. So sini dia countdown. So kita mulalah bercakap. So gambar yang kita recording tu dia ada di penjuru sebelah kiri ni. Selamat pagi, salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar bab 4, topik tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, so kita present lah slide by slide. Berapa banyak slide yang kita buat tu, so kita present kepada pelajar-pelajar. Kan? So jadi menarik lah kalau kita ni selepas kita dah siap apa semua, kemudian dah habis, dah siap, so kita boleh tekan in recording. Ataupun katalah kalau kita ada hal, so kita boleh berhenti, tekan dekat sini, kita pause dulu. Kemudian kita resume balik macam tu. So timer ni akan berjalan balik lah. So bila kita dah siap, dah sampai ke slide yang terakhir di sini, so kita pun sudahkan recording kita, kita tekan end recording. Okay, bila kita dah sudah tekan di sini, so Canva dia tengah convert video yang kita buat, slide yang kita buat tadi tu dalam bentuk video. Kalau internet kita laju, cepat je lah. Dan berapa slide yang kita buat pun bergantung juga. Kalau kita banyak buat slide, katalah 20, 50, so dia ambil masa lah. Sebab ni saya tunjuk tutorial ni hanya beberapa slide saja. Dia tak berapa lama sangat lah masa yang diperlukan. Okay, your recording link is ready. So di sini cikgu tengok, kawan-kawan tengok, okay, ada discharge, ada save to and exit, ada download. Exit ni kita keluarlah kan, kita tak nak. Discharge ni pun kita tak nak. Download ni kita boleh download slide kita tu, tetapi yang video recording kita yang kat ujung tu dia tak simpan lah. So cara dia, kita copy link ni lah. Kita copy link ni, kemudian kita pergi kepada Google Classroom kita. Saya nak tunjuk cara nak masukkan di Google Classroom kita. Saya dah buka siap-siap kat sini. So klik mula Google Classroom kita. Okey, ni kelas saya. So saya pilih 3E5 geografi ni. Contoh saya nak masukkan di sini, saya pilih classwork. So saya pilih create. Kemudian saya pilih assignment. Kemudian saya tekan add ni, dia ada pilihan Google Drive, link, file YouTube. So kita pilih yang link ni. So kita right click, so kita paste link yang tadi. Kita dah copy link tadi dekat Canva tadi. So kita add link. So dekat sini kita bagilah tajuk kepada pelajar kita. Sila tonton video ringkas bab ini. Contoh ayat yang saya bagi. So kita pun assign lah. Bila kita assign, pelajar kita automatik akan dapat. Bila kita klik, kita nak check tengok, klik yang video yang kita masukkan tadi. So kita klik contoh recording kita. Okey, ni yang contoh yang saya tunjuk. Okey juga.
So ataupun link tu tadi terlalu panjang kan link tu. Okey, saya tunjuk satu cara macam mana nak pendekkan link tu. So tulis type dekat browser GG. Okey, macam saya dah biasa guna, dia akan terus keluar yang ni, shorten URL. So kita bubuh link yang panjang tadi yang dia bagi tu, kita paste, customizekan link tu. Customize tu maksudnya kita nak bagi link tu pendek kan. So kita bagi nama dekat dia. So kalau macam dalam case ni tadi, kita bagi bab 4 lah kan, bab 4 geografi contohnya lah. Sebab saya tadi dah bagi dah nama tu, dia dah ada, sekali dia tak nak jadikan. Lepas kita dah bagi nama semua ni, kita klik shorten link. Kita klik shorten link, link kita akan jadi kemas lah. Sebab dia ada terus kepada bab kita yang kita nak belajar tu. Link ni lah yang kita copy. Kita highlight, Ctrl C dan kita paste kepada grup Telegram kita, grup sekolah kita. Okey, sekian, terima kasih untuk tutorial sharing saya kali ini menggunakan Canva. Okey, selepas ini saya akan share lagi apa lagi selain daripada kita nak buat video PDPC menggunakan Canva. So dalam Canva ni apa lagi yang kita boleh buat? Banyak yang kita boleh buat dengan Canva ni, berbagai-bagai. So next tutorial saya akan kongsikan lagi macam mana kita nak buat classroom header, macam mana kita nak buat brochure, poster, semuanya di dalam Canva ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Jikalau ilmu yang saya sharing ni bermanfaat, silalah tekan subscribe, share, like and comment. So sharing is caring. Okay. Dan satu lagi, ilmu adalah untuk dikongsi. Bye. Sehingga kita berjumpa lagi next tutorial.